Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bentangkan tentang tajuk munakahat, iaitu tuntutan kerjaya punca liwat kahwin. Ini tajuk kami. Sebelum kita pergi kepada tajuk itu tuntutan kerjaya punca liwat kahwin, kita akan pergi kepada maksud nikah sendiri. Maksud nikah kat sini adalah dari segi bahasa, maksud ikatan atau simpulan. Dari segi istilah, suatu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan membataskan hak dan juga kewajipan serta tolong menolong antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Selepas maksud nikah ni, saya pergi secara ringkasnya sebelum kita masuk kepada tajuk kepasan kita. Yang kedua ialah hukum nikah. Asalnya semua dah sakna, semua dah peka dengan hukum nikah ni kan, iaitu ada 5. Iaitu yang pertama adalah wajib, iaitu berkemampuan untuk berkahwin dan yakin tidak dapat menahan diri daripada melakukan zina jika tidak berkahwin. Yang kedua adalah sunat, iaitu mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi masih boleh dapat mengawal diri daripada zina serta berkemampuan zahir dan juga batin. Yang ketiga adalah harus, iaitu tidak ada padanya galakan dan juga bantahan untuk berkahwin. Yang keempat adalah makruh, iaitu bimbang tidak dapat melaksanakan tanggungjawab zahir dan juga batin atau tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin. Dan yang last sekali, yang kelima adalah haram, iaitu yakin tidak mampu menunaikan tanggungjawab terhadap isteri bahkan menzaliminya setelah berkahwin. Ni saya pergi secara ringkasnya tentang hukum nikah. Sekarang kalau kita tahu yang pernikahan ni merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya akan bacakan 2 dalil tentang penyeruan untuk umat Islam ni berkahwin. Dalam surah An-Nahl ayat 72. Yang pertama dalam surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Maksudnya, dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan suami atau isteri daripada jenis kamu sendiri dan menjadikan anak-anak dan cucu cicit bagimu daripada pasanganmu serta memberimu rezeki daripada yang baik. Mengapa mereka beriman kepada perkara yang batil dan mereka ingkar akan nikmat Allah? Dan juga Rasulullah SAW juga pernah bersabda, iaitu daripada Abdullah ibn Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, sesiapa yang berupaya dalam kalangan kamu untuk berkahwin, maka hendaklah ia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah ia berpuasa, kerana puasa akan menjadi perisai untuknya. Berdasarkan 2 dalil yang saya bacakan tadi, ini menunjukkan yang Rasulullah SAW juga menyeru umat Islam ni untuk berpasang-pasangan, itu berkahwin, supaya kita ni dapat umat Islam dapat menambahkan lagi keturunan umat Islam di dunia sekarang ni. Sekarang kita pergi kepada punca liwat kahwin. Ni antara punca-punca umum tentang liwat kahwin ni. Sebelum kita masuk kepada punca yang lebih khusus. Yang pertama adalah perubahan taraf pendidikan. Dari segi perubahan taraf pendidikan ni, kebanyakan kaum wanita zaman sekarang ni, keinginan mereka untuk sambung belajar lebih tinggi daripada keinginan mereka untuk kahwin kan. Jadi menyebabkan mereka ni kurang berfikir tentang bab-bab perkahwinan ni, dan juga peluang kenaikan pangkat dan juga peluang kerjaya yang ada dekat Malaysia zaman sekarang ni banyak menuntut kelulusan akademik yang tinggi. Jadi kebanyakan kaum wanita ni belajar bersungguh-sungguh untuk mereka ni kejar keinginan dan juga kejar impian mereka ni untuk
menjawat jawatan yang tinggi. Yang kedua adalah masalah kewangan. Selalunya masalah kewangan ni lebih kepada kaum Adam. Itu mereka mengalami masalah dari segi pengurusan untuk pendapatan untuk pengurusan majlis perkahwinan. Yang ketiga ni itu terlalu memilih pasangan. Ni balik kepada wanita yang berkejaya ni. Sebab selalunya wanita yang berkejaya ni mereka nakkan pasangan yang kalau boleh mempunyai pangkat yang lebih tinggi dari mereka, supaya mereka nak pastikan yang sosioekonomi untuk keluarga mereka ni kukuh daripada mendirikan rumah tangga nanti. Jadi mereka inginkan jodoh yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi daripada mereka. Yang keempat ni adalah belum bersedia. Untuk belum bersedia ni mungkin ia disebabkan daripada pengalaman putus cinta yang pernah dialami, ataupun seorang wanita tu trauma dengan pengalaman yang lepas, atau pengalaman kawan-kawan yang menyedihkan yang menyebabkan seorang wanita ni serik untuk mendirikan rumah tangga, dan juga kesan daripada ataupun ia mungkin daripada kesan perceraian ibu bapa. Dan setengah juga wanita ni kurang yakin dari segi mental dan juga rohani untuk mendirikan rumah tangga. Itu yang 5, mahar yang tinggi. Ini balik kepada masalah kewangan, itu lebih kepada golongan Adam. Disebabkan daripada zaman sekarang ni yang lebih kepada wanita-wanita yang berkejaya, yang mempunyai jawatan yang tinggi. Jadi kebanyakannya menuntut mahar yang tinggi, yang mengikut dengan status kejaya wanita tersebut. Yang keenam adalah tanggungjawab terhadap keluarga. Kalau tanggungjawab terhadap keluarga ni, contohnya lah kan, seorang wanita ni lebih cenderung untuk merealisasikan impian keluarga. Contohnya impian ibu dan ayah mereka. Contohnya seperti menjawat jawatan yang tinggi serta memperoleh pendapatan yang tinggi. Jadi wanita ni akan berusaha untuk kejar impian ibu bapa berbanding dengan perkahwinan. Yang ketujuh itu kepentingan kejaya. Ini adalah kepentingan kejaya ni kita akan hurai lebih lagi tentang faktor kepentingan kejaya ni. Antara alasan faktor kepentingan kejaya ni, faktor kepentingan kejayaan yang menjadikan wanita zaman sekarang ni lewat kahwin. Antara alasan untuk faktor kepentingan kejayaan ni antaranya adalah taraf pendidikan dan pencabulan wanita dalam sektor pekerjaan dan profesional terus meningkat. Dan juga menurut Kimberly McErlin 2012, dia mengatakan yang telah mendapati bahawa wanita tidak berkahwin adalah kerana terlalu memikirkan tentang kejaya selepas tamat pengajian di peringkat universiti. Dan juga berdasarkan statistik, kadar penyataan pekerja wanita di negara kita meningkat daripada 46.8% pada 2010 kepada 54.7% pada tahun 2011, yang membuktikan wanita zaman kini mementingkan kestabilan kerjaya dan juga kewangan berbanding dengan masalah perkahwinan. Yang seterusnya, kebanyakan wanita lebih memberi tumpuan kepada kemajuan kerjayanya serta cenderung melanjutkan tempoh pendidikan hingga ke tahap tertinggi. Dan keadaan ini menyebabkan mereka tidak mempunyai masa untuk mencari pasangan hidup sehingga melewati lingkungan usia sinonim bagi seorang wanita untuk berkahwin. Perkembangan dunia kita zaman sekarang ni, di Malaysia ni, telah banyak mengubah pendirian golongan wanita ni yang keinginan mereka untuk hidup berdikari dan juga memajukan diri mereka terlebih dahulu sebelum mereka fikir tentang masalah peribadi, itu keinginan peribadi mereka seperti perkahwinan. Dan selaras dengan perkembangan negara kita ni, sesetengah jawatan tu memerlukan peranan wanita untuk
untuk pilihan kerjaya tersebut. Contohnya, peluang kerjaya untuk wanita ni semakin terbuka luas. Jadi disebabkan benda itulah usaha untuk tingkatkan taraf hidup untuk pembangunan diri wanita ni. Perkara itu menenggelamkan keinginan wanita itu untuk kahwin awal. Dan juga kadang-kadang sesetengah wanita yang berkerjaya ni dia berfikiran yang dengan adanya taraf pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan diri dia, dan ini menjadikan kalau boleh dia nak cari pasangan suami yang difikirkan layak untuk menjamin sosioekonomi keluarga dia bila berkahwin nanti kan. Dan kalau saya ada baca satu statistik ni, iaitu tentang kajian pendapatan wanita yang kahwin lewat ni, dan terbukti sebanyak 43.3%, iaitu ni adalah merupakan peratusan yang tertinggi bagi wanita yang kahwin lewat dengan pendapatan sebanyak 2,000 hingga ke 4,000. Dan status pendidikan juga pekerjaan pasangan ni turut menjadi keutamaan bagi wanita-wanita yang berkerjaya zaman sekarang ni, supaya mereka dapat memilih pasangan hidup untuk kesenangan mereka bila berkahwin nanti. Dan juga pada ini fakta pada 2019, di mana statistik kajian menunjukkan yang sebanyak 53% wanita mengatakan bahawa keinginan untuk merealisasikan impian keluarga sehingga menyebabkan isu perkahwinan ni tidak diendahkan ataupun tidak difikirkan oleh mereka. Dan kebanyakan, kalau kita tengok sekarang pun, disebabkan kerjaya wanita yang dan juga kenaikan jawatan yang dipegang oleh wanita zaman sekarang, kita balik kepada fakta di mana kebanyakan kemasukan pelajar baru ke institusi pengajian tinggi, sama ada awam atau swasta ni, majoriti dikuasai oleh kaum wanita. Jadi kalau kita lihat daripada sini pun, kita dah dapat buktikan yang perempuan ni, kaum wanita ni lebih mementingkan pelajaran daripada memikirkan tentang perkara-perkara yang peribadi, contohnya pasal perkahwinan ni. Dan juga kalau selalunya bila wanita zaman sekarang ni lalu tumpukan kejayaan mereka tumpukan kejayaan mereka ni, dan selalunya mereka ni tak ada masa untuk melakukan aktiviti yang bersifat sosial. Contohnya mereka ni kurang pelibatan dalam aktiviti ataupun majlis-majlis keramaian. Jadi kurangnya peluang untuk mereka ni berkenalan dengan orang-orang ataupun jejaka-jejaka di luar sana yang mungkin jadi jodoh. Jadi selalunya kalau kita lihat dari selalunya melalui majlis-majlis keramaian ni, seorang tu dapat peluang untuk bertemu ataupun berkenalan dengan lelaki-lelaki yang di luar, lelaki yang mungkin jadi jodoh untuk perkahwinan. Tetapi disebabkan mereka ni terlampau tumpukan tentang kerjaya atau keinginan mereka untuk menjawat jawatan yang tinggi, jadi mereka menghadkan aktiviti-aktiviti mereka yang mereka anggap perkara ni adalah perkara yang remeh. Dan kita dapat lihat ini menjadi alasan kepada wanita zaman sekarang ni yang lebih mementingkan kerjaya daripada masalah peribadi, dan mereka ni lebih rela dianggap sebagai andartu daripada berkahwin awal, dan juga daripada berkahwin awal. Dari situ kita dapat lihat yang perkembangan dunia kita zaman sekarang ni banyaklah mengubah pendirian seorang wanita ni untuk memajukan diri mereka ni sebelum memikirkan tentang perkara pribadi.
dan mereka ni lebih berfikiran untuk hidup berdikari dan menyatakan bahawa mereka ingin memajukan diri terlebih dahulu sebelum melayari bahtera perkahwinan. Okey, setakat itu saja untuk pembentangan tajuk kami, iaitu tuntutan kerjaya punca lewat kahwin. Seterusnya saya serahkan kepada Afiqah untuk isu semasa tentang isu yang kami bentangkan, itu tuntutan kerjaya punca lewat kahwin. Persilakan Afiqah.